Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama berkumpul di Masjid Al-Mustaghfirin Sungai Tiram, meneruskan pengajian bulanan kita. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi, ahli jawatan kuasa bagi masjid, Tuan Bilal, ahli seluruh ibu ayah muslimin dan muslimat, para pimpinan masyarakat, para tuan guru, para alim ulama, para asatizah, serupa kepada Tuan Guru Haji Abdullah dan seluruh yang hadir pada malam ini. Semoga Allah Ta'ala memberkati dan memuliakan serta memberikan kedudukan yang tinggi kepada ibu ayah semua dan hadirin semua berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada bulan yang lalu saya telah baca permulaan sedikit daripada kitab Risalah Tasawuf yang saya terjemahkan daripada Risalah Al-Imam Zarruq rahimahullah. Tapi setelah saya tengok balik dengan syarahan yang minggu lalu, agak sedikit kena kata mendalam sangat pun, tapi saya rasa lebih elok untuk kita baca kitab yang sesuai bagi peringkat kita. InsyaAllah nanti kita akan baca balik kitab ni. Cuma saya pilih pada malam ni untuk kita teruskan pengajian kita di sini dengan bacaan kitab Ayyuhal Walad, karangan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Dan saya rasa ada kitab ni kot di masjid, adakah kitab ni? Ada kan? Jadi malam ni kita akan baca dia punya muqaddimahnya dan kisah Al-Imam Al-Ghazali ataupun sedikit nasihat daripada beliau, dan ada cetakan yang telah diterjemahkan oleh Syekhuna Syekh Fahmi Zamzam, Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah. Ayyuhal walad, ini wahai anakku yang tercinta. Ini kitabnya. Jadi saya minta kepada ibu ayah semua, hadirin semua, kalau kata lepas ni boleh pergi beli kitab ni lah. Maksudnya di perpustakaan, di Maktabah Darussalam dan seumpamanya ada. Cuma saya akan baca yang bahasa Arab punya. Jadi yang mengikuti pengajian boleh juga ikuti yang dibaca dalam ataupun yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Tamam. Jadi saya minta tak apa, saya akan baca, kemudian kita akan baca yang bahasa Arab punya. Kenapa kita pilih kitab Ayyuhal Walad? Karena kitab Ayyuhal Walad dia macam permulaan bagi pengajian dalam ilmu tasawuf, dan nasihat-nasihat yang ada dalam kitab ni sebagai tangga untuk kita naik pada kitab yang seterusnya nanti. Baru kita akan baca balik kitab yang telah hadirin semua dapatkan, iaitu kitab Risalah Tasawuf tu kita akan baca setelah selesai Ayyuhal Walad insya-Allah. Faham? Jadi kerana kita dah ada tamhid sikit ataupun sebagai muqaddimah permulaan perbahasan dalam ilmu tasawuf, kemudian baru kita akan masuk dalam Risalah At-Tasawuf atau Risalatul Usul karangan Al-Imam Zarruq rahimahullahu taala. Karena Risalah Usul Al-Imam Zarruq lebih khusus perbicaraan berkenaan dengan usul tariqah Syaziliyah. Jadi walaupun kebanyakan tariqah adalah sama saja usulnya, cuma perbezaan pada ta'bir. Cuma kita kata kita mula dulu dengan Imam Ghazali.
Untuk kita ni dulu, baru kita akan baca balik karangan Al-Imam Zarruq rahimahullahu ta'ala. Baik. Dalam muqaddimah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, sebelum kita bicara tentang muqaddimah, kita tengok dulu sejarah hidup Al-Imam Al-Ghazali. Hak untuk kita menceritakan perkara tersebut walaupun Al-Imam Al-Ghazali sudah terkenal. Ya. Imam Al-Ghazali rahimahullah dilahirkan di Tus pada tahun 450 Hijriah. Dan ayahnya wafat ketika beliau masih kecil. Dan ayahnya mewasiatkan kepada saudaranya, kepada sahabatnya beliau dan juga adik beliau Al-Imam Ahmad Ibn Muhammad untuk dijaga dan dimasukkan ke madrasah untuk mereka belajar sehingga mereka dewasa. Sebelum tu dididik dulu, dijaga oleh sahabat kepada ayahanda Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelah itu duit perbelanjaan yang diberikan oleh ayah Al-Imam Al-Ghazali telah selesai habis. Maka kata sahabat kepada ayah Al-Imam Al-Ghazali yang menjaga Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Imam Ahmad, adik kepada Imam Ghazali, kata dia, saya telah selesai dan saya pun fakir, kata dia. Saya orang yang miskin, saya fakir. Ayah kamu telah memberikan kepada saya tanggungjawab untuk saya menjaga kalian berdua. Saya telah selesaikan tanggungjawab saya, kata dia. Dan duit pun telah selesai. Hampir selesai. Jadi saya cadangkan untuk kamu dan adik kamu masuk ke madrasah. Karena sekolah pada waktu tersebut, madrasah pada zaman itu akan menyediakan beasiswa kepada para pelajar. Diberikan beasiswa, perbelanjaan dan ada makan di madrasah. Jadi kamu boleh pergi ke madrasah, belajar, tinggal di sana dan dalam masa yang sama akan dapat keuangan dan juga bekalan makanan. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pada ketika tersebut pergilah bersama dengan adik beliau Imam Ahmad masuk ke madrasah tersebut dan kemudian bermulalah perjalanan ilmu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Teman ayah beliau yang dititipkan untuk menjaga Al-Imam Al-Ghazali dan adik beliau Al-Imam Ahmad juga seorang yang soleh, wali min awliyaillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mula mempelajari ilmu daripada akabir syuyukh al-asr, yaitu Al-Imam Al-Ghazali membaca dan juga mempelajari ilmu daripada Al-Syeikh Al-Imam Ahmad Ibn Muhammad Ar-Razakani di Tus. Di Tus beliau mengaji dengan Al-Imam Ar-Razakani. Kemudian beliau bermusafir ke Jurjan dan mempelajari ilmu dengan Al-Imam Abul Qasim Al-Ismaili. Kemudian beliau pergi ke Naisabur melazimi Al-Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imam Al-Haramain, guru beliau. Dan daripada sinilah futuhnya beliau. Beliau mendapatkan pembukaan ilmu berkat gurunya Al-Imam Al-Imamul Haramain Abul Ma'ali. Dan ketika mana beliau belajar dengan Al-Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini Imamul Haramain, beliau sempat menulis tulisan pertama beliau iaitu Manqul fi ilmi al-usul, dalam ilmu usul fiqh. Dan guru beliau Al-Imam Al-Juwaini kata apa waktu ketika dibaca kitab anak murid dia tulis ni, kata dia, kamu telah menanam aku sebelum aku mati. Maksudnya kamu dah tanam aku sebelum aku mati lagi, wahai Muhammad. Maknanya tulisan beliau ini telah dicium oleh gurunya dengan ciuman kemasyhuran, akan menjadi orang yang masyhur pada masa akan datang dengan keilmuan. Jadi dibaca dan dakik tulisan Al-Imam Al-Ghazali sehingga gurunya memuji dengan pujian tersebut. Dan setelah wafat Al-Imam Al-Juwaini, Al-Imam Al-Ghazali keluar ke muaskar. Keluar ke muaskar. Muaskar di sini boleh jadi dia masuk dalam ketenteraan. Kemudian didengar bahawa kedatangan Al-Imam Al-Ghazali tadi oleh Al-Wazir Nizamul Mulk. Al-Wazir Nizamul Mulk ni seorang menteri yang sangat cintakan ilmu dan para alim ulama.
Jadi beliau didahulukan atau qaddamahu fi majlisih, diletakkan Imamul Ghazali di dalam majlisnya beliau, dan kemudian dibuat majlis munazarah, perbincangan di antara ulama. Maka dilihat kekuatan Al-Imamul Ghazali dalam munazarah, dalam perbincangan dan perdebatan ilmu. Sehingga akhirnya Al-Imam Al-Ghazali dibuat madrasah ataupun dihantar beliau ke madrasah di Baghdad untuk mengajar di madrasah tersebut, yaitu Madrasah An-Nizamiyah yang diasaskan oleh Nizam Al-Mulk, Wazir Nizamul Mulk. Jadi menteri ini dia ada madrasah dia yang dia telah wakafkan keuangannya untuk pembinaan madrasah tersebut, dan yang akan memimpin madrasah itu adalah alim besar pada zaman itu. Dan Al-Imamul Ghazali dipilih untuk menjadi mudir di situ. Dan Al-Imamul Ghazali ketika mana berada di Madrasah Nizamiyah pada tahun 484, nama beliau telah tersebar harum di seluruh dunia Islam pada ketika tersebut. Lalu berbondong para alim ulama, bukan awam, alim ulama yang datang belajar ilmu dengan beliau. Sehingga dikatakan dalam majlis beliau hampir 400 orang, kesemuanya alim yang hadir dalam majlis beliau, bukan awam lagi. Yang hadir dan kemudian mengikuti pengajian dengan Al-Imam Al-Ghazali. Dan ketika beliau mengajar di Baghdad, dan waktu itu beliau banyak menulis, dan banyak tulisan-tulisan beliau yang keluar sehingga nama beliau semakin harum dan tersebar masyhur di seluruh alam pada ketika tersebut. Sehingga orang pakat datang semua pergi datang ke Baghdad semata-mata untuk menuntut ilmu dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian datang kepada beliau perasaan kurang senang dengan jiwanya. Ini dipanggil dengan ja'atuhu sa'adatul haqiqiyah. Datang terdetik dalam hatinya. Ini dipanggil percikan cahaya hal yang Allah Ta'ala beri kepada Al-Imamul Ghazali, sehingga beliau memilih setelah itu daripada jalan kemasyhuran. Dan beliau telah masyhur pada waktu sebagai kibar alim, pada waktu tersebut kibar ulama. Tapi beliau meninggalkan jalan tersebut dan mengikuti jalan ahli zuhud dan mengelakkan daripada dikenali oleh orang pada waktu tersebut. Di mana tempat yang orang kenal beliau, maka beliau akan berpindah pergi ke tempat lain pula. Jadi kalau dia duduk di tempat tadi, jadi orang tahu kata ada Al-Imamul Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, esok hilang. Dia akan hilang esok, pergi musafir ke tempat lain pula. Dan beliau waktu inilah beliau bermusafir ke Makkah Al-Mukarramah menunaikan haji dan kemudian masuk ke Dimashq. Ini waktu ini umurnya berapa? Waktu beliau menjadi mudir di Madrasah Nizamiyah pada 8484, beliau lahir 450. Jadi umurnya berapa waktu tu? 84 tolak 50, 34. Umur 34 jadi mudir Nizamiyah. Mudir Nizamiyah. Dan yang hadir majlis beliau kibar ulama semuanya. Itu dia. Dan beliau berubah pada setelah 4 tahun berada di Nizamiyah. Mana ketika umurnya 38. Sebelum umurnya 40. Beliau mula datang hal yang menyebabkan beliau meninggalkan seluruh perkara kemasyhuran yang telah didapatkan oleh beliau pada ketika tersebut. Apa yang dia tak ada? Dengan kekayaan, dengan kemasyhuran, dengan keilmuan, dengan penerimaan daripada para raja. Bukannya orang biasa saja, raja, pementeri-menteri, semua pakat datang untuk mengambil barakah Al-Imamul Ghazali dan mengikuti pengajian beliau, menumpang keberkatan beliau. Itu masyhurnya beliau pada waktu itu. Umur berapa? 38. Dan waktu itulah beliau meninggalkan kedudukan tadi. Ini yang paling susah sekali bagi orang ketika tengah di puncak masyhur, tiba-tiba dia tinggal. Hal ajaib ni, hal Imam Ghazali. Lalu beliau pergi ke Mekah Al-Mukarramah pada 488, minta maaf, umur 38. Kemudian beliau ke Dimashq setelah 1 tahun di Mekah. Beliau ke Dimashq, ke Syria, dan duduk di sana lebih kurang 20 tahun. Dan di sinilah beliau melaksanakan riyadah ataupun latihan kesufian dan bermujahadah dan berkhulwah di tiang ataupun di tempat khulwah yang ada di Masjid Umawi, tiang putih yang nanti akan turun Sayyidina Isa di tempat tersebut.
Nabi Isa nanti akan turun di situ. Ini mungkin sir kenapa Al-Imam Al-Ghazali memilih tempat sedemikian. Ini awliya Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberi bilik dari kepada beliau. Ada kisah yang panjang lagi dalam perjalanan Al-Imam Al-Ghazali, dikatakan bahawa beliau pernah satu hari berada di satu masjid yang diajar ilmu oleh para ulama di situ, dan dilihat Imam Ghazali dengan badannya yang kurus, bajunya yang biasa, tidak dikenali. Pada Imam Ghazali dah terkenal sebelum tu. Semua orang zaman dulu mana ada Facebook, mana ada Instagram, duk tak gambar sambil minum kopi, tak. Nah, dia tengah selesai menulis Ihya, baru jilid yang ketiga, ambil gambar sikit. Tak ada. Kalau orang dah kitab tak ada siap lagi, 30 dunia dah tahu. Nah. Lepas tu kita tak siap. Jadi beliau begitu. Satu hari beliau tengok ada seorang murid sedang jadi monyok di luar kelas. Lalu Imam Ghazali panggil. Kenapa? Tanya dia. Jadi orang ni pun tengok, dia ni kan, dengan baju macam ni, nampak jangan tukang duk cuci masjid ni. Dia siapa nak panggil apa semua. Lepas tu dia tanya, kamu bincang apa tadi dengan guru kamu dalam kelas? Dia pun sebut ada masalah sekian, dan kemudian ada sedikit kemusykilan yang guru tadi tidak boleh selesaikan, dan kami pun tak faham dalam pengajian tadi macam mana. Imam Ghazali tak main saya tengok. Al-Imam Al-Ghazali waktu tu adalah digelar dengan faqihul mazhab, dan beliau salah seorang daripada mujtahid mazhab. Beliau mencapai kepada peringkat ashabul wujuh, khilaf di kalangan ulama ashabul wujuh. Sebahagian mengatakan bahawa beliau mencapai peringkat ashabul wujuh. Ashabul wujuh, apa dia maksud ashabul wujuh? Iaitu peringkat yang di bawah sedikit sahaja daripada mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik ibn Anas, Al-Imam Auza'i, Al-Imam An-Nakhai. Ini imam-imam kibar yang merupakan mujtahid mutlak. Ashabul wujuh, mereka ini terus mengambil hukum daripada Al-Quran dengan hadis. Sama juga macam mujtahid mutlak. Cuma bezanya mereka mengikuti usul imam yang terdahulu. Jadi imam apa? Imam Syafi'i. Karena beliau mazhabnya Syafi'i. Lalu beliau mengikuti usul Imam Syafi'i, tetapi mengambil terus daripada Quran dengan hadis. Sebagian mengatakan Imam Al-Ghazali mencapai peringkat tersebut. Bukan calang orang. Jadi bila budak ni tengok, tu kan ni. Dia tak nak tengok kita. Dia pun tengok kita. Tengok kita, dia pun syarah. Imam Ghazali pun syarah masalah ni begini. Lalu budak ni pun panggil kawan-kawan dia, "Mai dengar ni. Syarahan ni, masya-Allah." Dan kali guru yang mengajak tadi tengok berjauh. Siapa dia tu? Yang dia pergi kerumun dekat kawan tu. Dia tu duduk tengok di masjid, nampak macam orang biasa ya. Jadi siapa dia ni? Lalu guru tadi pun panggil anak murid dia. Panggil anak murid tu mai, dan dia kata, "Tu siapa dia tu?" Kata, "Kami pun tak tahu. Rajul gharib, orang asing yang ilmunya luar biasa syarahan beliau, memahami masail tadi." Lalu terus guru ni pergi jumpa. Tanya sembang-sembang, tanya, "Anta man anta?" Ya. Jadi Imam Ghazali duk tak nak jawab duk, macam mana nak cerita. Keluar. "Anta Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, nama yang terkenal seluruh dunia ni, kamu." Masya Allah. Jadi heboh pada waktu tersebut. Imam Al-Ghazali ada di masjid tu, tapi orang tak kenal. Esok hilang. Esoknya Imam Ghazali hilang, cari tak jumpa lah. Terus pergi ke tempat lain lah. Ini Imam Ghazali ni, beliau luar biasa. Jadi Al-Imam Al-Ghazali mengarang kitab Ihya ketika berada di Dimashq. Kemudian beliau kembali ke Tus, kampung beliau, dan kemudian Fakhrul Mulk memanggil beliau untuk kembali semula ke Naisabur untuk mengajar di madrasah nizamiyah. Dia kembali semula dengan menghormati Fakhrul Mulk. Mungkin ni bawah sikit daripada Nizamul Mulk, pengganti kepada Wazir Nizamul Mulk. Jadi Fakhrul Mulk panggil, ini nama orang. Maka dipanggil beliau, datang. Beliau pergi sekali lagi mengajar balik di madrasah nizamiyah. Kemudian setelah tu beliau tinggalkan madrasah, kembali semula ke rumah beliau, dan dibuat madrasah di sebelah rumah beliau di Tus.
Dan disitulah beliau mendidik para murid, membahagikan masanya dengan Al-Quran, mengajar, memberi faedah, memberi nasihat dan irsyad, sehinggalah beliau wafat di Tus pada tahun 505 Hijriah. Ini kisah Al-Imam Al-Ghazali yang ringkas, secara ringkaslah kita cerita itu, sebenarnya panjang lagi kisah beliau, dan banyak karangan yang dikarang oleh beliau yang sangat bermanfaat dan menjadi panduan sehingga sekarang. Ihya Ulumuddin, kitab yang tidak ada misalnya, sehingga Al-Imam An-Nawawi mengatakan kalaulah ada kitab selain kitabullah Al-Quran boleh dibaca di dalam sembahyang, maka Ihya dibaca di dalam sembahyang. Kenapa nak bagi tahu, kata bertepatannya Ihya dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian kitab Ikhtisar fil I'tiqad dalam ilmu akidah, Maqasidul Falasifah, Bidayatul Hidayah, Tahafutul Falasifah, Munqiz minad Dalal, Mihakkun Nazar, Mi'yarul Ilm, Qistasul Mustaqim, Manqul, Mustasfa, itu semua usul fiqh. Nah, tadi kitab mantik. Ini Manqul dengan Mustasfa, usul fiqh. Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Qulasah, semua itu ilmu fiqh dalam mazhab Syafi'i. Iljamul Awam, nah, an ilmil kalam, betul, ayyuhal walad. Ini yang kita akan baca nanti. Ini yang kita akan baca sepanjang majlis kita di sini insya-Allah. Dan para ulama sangat banyak memuji beliau, termasuk guru beliau sendiri Al-Imam Al-Juwaini mengatakan Al-Ghazali bahrun mughriq. Al-Imam Al-Ghazali ini adalah lautan yang menenggelamkan. Jadi ilmunya kalau kata orang masuk tidak bersiap, maka akan tenggelam. Dalam ilmunya Al-Imam Al-Ghazali, ini guru beliau sendiri yang sebut. Jadi kalau guru sendiri yang mengiktiraf dengan murid, maka tidak lagi perlu dengan pengiktirafan siapapun. Yang mengiktiraf pula siapa? Al-Imam Al-Juwaini, juga ashabul wujuh dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan ramai lagi para ulama yang memuji beliau, yang insyaAllah nanti kita akan sambil-sambil dalam pengajian kita akan bacakan lagi tentang manaqib Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tamam. Antara manaqib Imam Al-Ghazali diceritakan Al-Hafiz Ibnu Asakir menceritakan bahawa sami'tu Al-Imam Al-Faqih As-Sufi Sa'd bin Ali ibni Abi Hurairah Al-Isfirayini yaqul sami'tu Al-Shaykh Al-Imam Al-Awhad Zain Al-Qurra Jamal Al-Haram Abul Fath Asy-Syawi di Makkah Al-Musharrafah yaqulu. Jadi Al-Imam Hafiz Ibnu Asakir meriwayatkan dengan sanad, ini cerita mimpi Imam Ghazali. Siapa yang mimpi ini? Ini saya cerita lagi. Al-Imam Ibnu Asakir dia kata, aku mendengar daripada Imamul Faqih As-Sufi Sa'd bin Ali ibni Abi Hurairah Al-Isfirayini. Dan Al-Imam Al-Faqih Sa'ad pula mengatakan, saya mendengar daripada Syekh Al-Imam Al-Awhad Zain Al-Qurra Jamal Al-Haram Abul Fath Asy-Syawi di Makkah Al-Musharrafah. Cerita ini didengar di Makkah daripada Al-Imam Jamal Al-Haram Abul Fath Asy-Syawi. Kata beliau, daqaltu Masjid Al-Haram yawman fatara'a alayya halun wa aqadhani an nafsi falam aqdir an aqifa wala ajlis li shiddati ma bi. Kata Imam Abul Fath Asy-Syawi, satu hari saya masuk ke Masjidil Haram. Tiba-tiba datang hal yang saya tak mampu duduk waktu itu. Dan saya nak duduk pun tak boleh, saya pun tak tahu nak buat macam mana. Li shiddati ma bi. Apa yang ada dalam perasaan saya waktu itu, saya tak boleh nak buat apa. Ini perasaan Al-Imam Asy-Syawi pada waktu itu. Fa waqa'an ala jambil ayman tijah al-Ka'bah al-Mu'azzamah. Dia fawaqa'tu ala jambai al-ayman tijah al-Ka'bah al-Mu'azzamah wa ana ala taharatin. Dan waktu itu saya terjatuh di bahagian kanan berbenturan dengan Ka'bah al-Mu'azzamah, dan waktu itu saya dalam keadaan bersuci. Wa kuntu atrudu 'anil nafsi an-naum. Dan saya menolak untuk tidur. Kata saya terjatuh waktu itu dan saya tolak, saya tak mau tidur. Fa aqadatni sinatun bainan naumi wal yaqadhah. Waktu itulah datang rasa mengantuk yang sangat. Dan waktu ketika itu dalam keadaan sedar tidak sedar, kata beliau, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nampak Nabi waktu itu. Fi akmali suratin wa ahsani zi min qamisi wal imamah. Sebaik-baik dan seindah-indah rupa baginda Rasul.
dengan pakaian baginda Nabi, dengan bajunya dan kamis pakaiannya dan serban Nabi yang indah. Dan waktu itu kata beliau, ra'aitu al-a'immata asy-Syafi'iyyah wa Malikan wa Aba Hanifata wa Ahmad rahimahumullah yu'riduna alaihi madzahibahum wahidan ba'da wahidin. Dan waktu itu kata beliau, saya nampak depan mata saya ni, antara tak sedar tadi ni, kata beliau, saya melihat Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Abu Hanifah sedang menyebutkan mazhab mereka di depan Rasulullah di dekat Kaabah waktu itu. Wa huwa yuqarriruhum 'alaiha, dan Nabi mengikrarkan, Nabi angguk, ya betul macam tu lebih kurang. Summa jaa syakhsun min ru'asa'il mubtadi'ah, kemudian tiba-tiba datang seorang ahli bid'ah Wahabi, ikut ni tak tahulah. Tapi mana ada lagi Wahabi waktu ni. Wahabi tak ada lagi. Datang seorang daripada kepala mubtadi'ah, orang ahli bid'ah, liyadkhul al-halaqah fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi tardihi wa ihanati. Dia nak masuk juga dalam halaqah tu. Dia kata, aku nampak depan mata dia ni tapi tak sebut nama. Dia kata, dan dia ni ahli bid'ah. Bila dia nak masuk dalam majlis tu, Nabi kata apa? Keluarkan dia. Jangan bagi masuk dalam majlis ni. Dikeluarkan, dihalau daripada majlis tersebut. Fataqaddamtu ana wa qultu ya Rasulullah. Maka waktu tu kata Imam Syawi, saya pun masuk sekali. Lalu saya kata, ya Rasulullah, hadza al-kitab a'ni ihya' ulumiddin. Mu'taqadi wa mu'taqadi wa mu'taqadi wa mu'taqadu ahli sunnati wal jamaah. Ya Rasulullah, ini kitab Ihya' Ulumiddin. Al-Imam Syawi, dia umai kita Ihya' waktu itu, dia kata, ya Rasulullah, ini kita Ihya' yang menjadi peganganku dan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Falau azinta li hatta aqra'ahu 'alaika fa azina li. Kalau kamu izinkan untuk saya baca, maka izinkan saya ya Rasulullah. Fa qara'tu 'alaihi fa azina li, minta maaf. Falau azinta li hatta aqra'ahu 'alaik. Dia kata, ya Rasulullah, kalau kamu izinkan, saya akan baca di depan baginda Nabi. Fa azina li, Rasulullah bagi izin. Fa qara'tu 'alaihi min kitabi Qawaidil Aqaid. Maka saya membaca di depan Nabi daripada kitab Qawaidul Aqaid dengan Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Qawaidil Aqaid wa fihi arba'atu fusul. Al-faslul awwal fi tarjamati aqidati ahli sunnah hatta intahitu ila qawli Al-Ghazali wa annahu ta'ala ba'atha an-nabiyya al-ummiyya al-qurashiyya Muhammadan ila kaffatil arabi wal ajam wal jinni wal ins. Sampai ayat tu. Ini dalam kitab Qawaidul Aqaid ni, dalam Ihya'. Maka Imam Ghazali kata, kata Imam Syawi, aku baca Bismillahirrahmanirrahim kitab Qawaidul Aqaid, dan di dalam ni ada 4 fasal. Fasal pertama terjemah tentang akidah ahli sunnah, sampai saya baca kalam Imam Ghazali, wa annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala ba'asan nabiyyal ummi, mengutuskan nabi yang ummi, al-Qurashi, yang daripada keturunan Quraisy, Muhammadan, iaitu Sayyidina Muhammad, ila kafatil Arab, kepada seluruh bangsa Arab, wal ajam, kepada seluruh bangsa ajam yang lain daripada Arab, wal jinni wal ins, dan seluruh manusia, jin dan manusia. Fara'aitu basyashata fi wajhihi, dan saya melihat kegembiraan pada wajah Rasulullah waktu saya baca tu. Kata beliau, summa altafata wa qala, maka Nabi pun masa tu bangun. Nabi pusing macam ni, dan Nabi kata apa? Aina al-Ghazali? Mana Ghazali? Majlis tu ramai ulama. Yang Al-Imam Syawi, dia kata, yang saya perasan dalam majlis tu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan imam-imam lain ramai lagi lah. Dan waktu setelah saya baca yang tu, kemudian Nabi pun berpaling. Nabi kata, Ainal Ghazali? Mana Ghazali? Fa idza bil Ghazali waqifun baina yadayhi. Tiba-tiba Imam Ghazali duduk di depan Nabi pada waktu tu. Dan kata Imam Syawi, saya nampak Imam Ghazali waktu tu. Faqala ha ana za ya Rasulullah. Di sini saya ya Rasulullah. Wa taqaddama wa sallam faradda alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi dia pun pergi ke depan dan bagi salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Lalu Nabi pun jawab salam, wa alaikassalam. Nawalahu yadahu al-karimah fa akabba alaiha al-Ghazali yuqabbiluha wa yatabarraku biha. Dan Nabi pun suar tangan kepada Imam Ghazali untuk bersalaman. Imam Ghazali terus pergi tangkap tangan Nabi dan cium tangan Nabi, mengambil barakah dengan tangan Nabi. Ini dalam mimpi ni.
Wa ma ra'aitu an-nabiyya ashadda sururan bi qira'ati ahadin alaihi misla ma kana bi qira'ati alaihi al-ihya. Dan kata al-Imam Asy-Syawi, saya melihat pada hari tersebut tidaklah Nabi lebih gembira melebihi bacaan saya tadi dengan kitab Ihya di depan Nabi, sehingga Nabi panggil Imam Ghazali mai duduk di depan. Punya gembiranya Nabi pada waktu tersebut. Summan tabahtu wad-dam'u yajri min ainai min asri tilkal ahwali wal karamat. Dan saya terbangun daripada tidur, maka air mata mengalir deras di pipi saya kerana melihat hal dan juga karamat yang Allah Ta'ala berikan kepada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Ada seorang alim diceritakan, nama beliau Al-Imam Abul Hasan Ali ibni Hirzihim. Al-Imam Abu Hasan Ali Hirzihim pernah beliau, ini diceritakan oleh Al-Imam As-Subki, Ibnu Subki dalam Tabaqat. Juga diceritakan oleh Al-Imam Al-Yafi'i, Abdul Wahhab Yafi'i, daripada bapa beliau, daripada Abil Abbas Al-Mursi, Sayyidina Al-Imam Abu Abbas Mursi. Dan Imam Abu Abbas Mursi mengambil daripada pencerita ini sendiri, iaitu Al-Imam Al-Qutub Abul Hasan Ali ibnu Hirzihim. Ini salah seorang wali besar juga. Duduk di mana? Di Fes, kota Fes. Al-Imam Abul Hasan Ali ibni Hirzihim diceritakan bahawa ketika mana beliau membaca Ihya, beliau mendapati dalam Ihya ada bid'ah mukhalafah. Iaitu ada bid'ah dalam kitab ni. Lalu beliau pun memanggil para fuqaha, diketuai oleh sultan pada waktu tersebut daripada bumi Maghrib. Dan yang ini pernah berlaku di Andalus. Nah, orang-orang marah dengan kitab Ihya dan mereka bakar kitab Ihya. Ini pernah berlaku dalam sejarah. Nah, jadi maka dia pun kumpul dan kemudian mereka bercadang untuk membakar kitab Ihya setelah musyawarah. Nah, bincang-bincang macam mana ni dalam Ihya ni, dilihat ada benda-benda yang mukhalafah dengan syariah kata mereka, dan ada bid'ah dalam ni. Maka mereka pun berpakat untuk bakar kitab tersebut. Malam tu kata Al-Imam Abul Hasan, dalam mimpi kata beliau, datang Rasulullah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, bersama dengan Sayyidina Umar. Dan Al-Imam Al-Ghazali ada sekali dalam mimpi itu. Imam Ghazali berdiri di depan Nabi SAW dan bersama beliau kitab Ihya. Lalu kata Imam Al-Ghazali, "Unzur ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong tengok kitab ini ya Rasulullah. Fa in kana fihi bid'atan mukhalafatan." Tamam? Atau fa in kana fihi bid'atun mukhalafatun li sunnatika kama za'ama hadza tubtu ila Allah. Ya Rasulullah, kalau dalam kitab saya ni ada benda yang mukhalafah dengan sunnah, saya akan bertaubat kepada Allah. Wa in kana mustahsanan hasala li min barakatik. Kalau ianya bagus kerana mendapatkan berkat daripadamu ya Rasulullah, fansifni min qasmi. Maka tolong saya ya Rasulullah untuk adili saya kepada orang yang telah menuduh saya ini, iaitu Syekh Abul Hasan Ali ibnu Hirzihim. Ini bukan orang biasa, no? Al-Imam Abul Hasan Ali bin Hirzihim ni wali kibar. Nah, wali Allah Ta'ala. Digelar Qutub beliau. Tapi bila baca Ihya, ada juga hijab lagi pada waktu itu. Jadi kemudian Nabi pun ambil. Fa'aqadha wa nadhara waraqatan waraqah. Nabi buka kitab Al-Imam Al-Ghazali, satu waraqah. Ini lagi ada pula oleh Wahabi, dia kata, bukan Rasulullah ummi tak erti baca ke? Oh, yang. No? Ummi tak erti baca, ya Allah ya Tuhanku. Jadi tak maulah jawab tu, biar fikir depa lah, no? Baik, Nabi pun buka satu-satu. Dan Nabi kata apa? Wallahi inna hadza la syai'un hasan. Nabi kata, demi Allah ni bagus, tulisan kamu bagus. Kemudian summa nawalahu Abu Bakar. Dibagi kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar buka pula satu-satu. Dan Sayyidina Abu Bakar pun kata, wallahi inna hadza la syai'un hasan. Ini tulisan yang sangat baik. Kemudian bagi pula Sayyidina Umar. Kamu tengok pula wahai Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pula tengok satu-satu. Sayyidina Umar kata, wallahi hadza syai'un hasan. Inna hadza la syai'un hasan. Semuanya ini sangat bagus tulisan ni. Kemudian Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, buang baju dia. Nih, Abul Hasan pecah baju dia sekarang. Wa darabahu haddal muftari.
Dan dipukul dia dengan had orang-orang yang melakukan tuduhan kepada orang dengan tidak betul. 80 kali pukul. Kena pukul 80 kali sebatan. Wa darabahu jarraduhu, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar buka baju Sayyidina Imam Abul Hasan Ibnu Hirzihim, lalu dipukul 80 kali. Fastayqadha min manamih, terbangun dia daripada tidur. Wa a'lama ashabahu bima jaralahu, lalu dia pun panggil kawan-kawan anak-anak murid dia semua, dan dia bagi tahu, kata jangan bakar kita ihya. Nah, dan walam yazal alamud darbi miqdar syahrin, kesakitan yang dirasakan dengan pukulan dalam mimpi itu dirasa selama 1 bulan. Dan Al-Imam Abul Hasan Ali Ibnu Hirzihim ketika dimandikan jenazah beliau, dilihat di belakang badan beliau masih ada kesan pukulan yang banyak di belakang badan beliau kerana dipukul pada malam tadi dalam mimpi. Karena apa? Karena menuduh kitab Ihya di dalamnya ada yang mukhalafah dengan sunnah Nabi SAW. Tamam? Dan kemudian dia pun buka balik Ihya. Lalu dibaca semula dan dia dapati pandangannya tidak lagi sama dengan pandangan pertama dulu. Terus nampak nur Ihya Ulumuddin pada waktu tersebut. Dan yang tu kita cerita tadi, setelah waktu ketika dia wafat, maka dilihat di jasad beliau terdapat kesan pukulan yang banyak di belakang tubuh beliau disebabkan kerana mimpi tersebut. Dan ini diceritakan oleh siapa? Oleh Al-Imam Ibnu Subki di dalam Tabaqat Al-Imam Ibnu Subki. InsyaAllah. Boleh faham lah? Jadi kalau kata serta mimpi pula, ini mimpi siapa? Ini mimpi Imam Ghazali. Ya, mimpi Ghazali, bukan mimpi kita. Nah, bukan mimpi kita. Dan mimpi ini disenaraikan dan disebutkan oleh ulama dalam kitab Tabaqat mereka. Kamu siapa? Nak petikai. Benar tu. Tamam? Dan pertikaian kamu tidak akan memberi kesan apa-apa pun kepada Imam As-Subki. Dan kita tidak mencela sedikit pun Al-Imam Abu Hasan Ali Ibn Hirzihim. Malah kita memuji dan juga mengangkat kedudukan beliau yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kewalian beliau. Nah, dan kemudian beliau bertaubat daripada apa yang telah beliau sebutkan kepada Al-Imam Al-Ghazali. Selesai. Tamam? Baik. InsyaAllah kita akan mula baca kitab ini. Sebagai permulaan untuk kita kenal dulu dan ta'zim siapa Al-Imam Al-Ghazali yang kita akan baca kitab beliau. Sekurang-kurangnya dalam beberapa minit yang kita cerita ni, lebih kurang setengah jam, no? Cerita tentang Imam Al-Ghazali akan menerbitkan perasaan cinta kepada Al-Imam Al-Ghazali, menerbitkan nur dan juga asrar yang insya-Allah kalau kita baca kita akan mendapatkan ulum dan asrar Al-Imam Al-Ghazali dengan i'tiqad kita kepada pengarang tersebut. Kata para ulama, untuk kita dapatkan sir daripada mana-mana kitab, perlu hadirkan rasa kita kepada penulis tadi. Baru akan dapat sir penulis tersebut. Khususnya asrar yang luar biasa yang seperti Al-Imam Al-Ghazali. Karena cahayanya luas, hatta guru beliau sendiri menyebutkan Al-Ghazali bahrun mughriqun, yakni lautan yang menenggelamkan. Maka mau tak mau perlu persediaan yang rapi, dalaman yang juga bagus untuk kita membaca kitab yang seumpama ini. Walaupun kitab ini sebahagian mengatakan bahawa ianya hanya kitab yang ringkas kecil, surat Imam Ghazali saja yang ditulis kepada murid beliau untuk menjawab persoalan murid beliau, tetapi di dalam ini penuh dengan manfaat dan panduan daripada seorang guru murabbi kepada muridnya. Nah, untuk berhadapan dengan zaman, dan ini yang diperlukan oleh kita pada zaman ini. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Imam Al-Ghazali disebut sini berkata Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad ibn Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah. Bisa tahu. Ini Syekh Fahmi tidak terjemah kitab muqaddimah dia, no? Tak ada muqaddimah lagi ni sebenarnya sebelum daripada nasihat tersebut. Oh ya, memang dia tak ditulis, tak diterjemah. Tak apa, saya baca terjemahan yang Arab ni, kita dengar dulu. Terjemahan tak ada. Tak maaf. Baik. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, "I'lam anna wahidan min at-talabati al-mutaqaddimin
lazama khidmat asy-syaikh al-imam Zainuddin hujjatil Islam. Ketahuilah olehmu wahai murid. Jadi di sini berlaku persoalan, siapa yang tulis muqaddimah ni? Siapa yang tulis muqaddimah ni? Adakah yang tulis muqaddimah ni Imam Ghazali sendiri? Ataupun yang menulis muqaddimah ni adalah penyalin kepada kitab ini? Yang lebih kuatnya kita katakan ihtimal kedua-dua perkara tadi, ataupun berkemungkinan kedua-dua tadi boleh berlaku sebagai muqaddimah, ataupun yang lebih orang panggil apa, dilihat ni mungkin yang menulis ni adalah murid itu sendiri. Ketika sampai surat tadi kepada beliau, ditulis. Dan boleh jadi juga Imam Ghazali yang tulis. Imam Ghazali yang tulis muqaddimah ni. Ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya salah seorang daripada penuntut yang mutaqaddimin. Penuntut mutaqaddimin di sini adalah dengan maksud murid yang pertama ataupun murid yang terdahulu bagi Imamul Ghazali. Maksudnya ni murid tua Imam Ghazali yang mempelajari ilmu dengan Imam Ghazali. Bila disebut lazama khidmat asy-syaikh, yang melazimi berkhidmat kepada Syekhul Imam Zainuddin, yang berkhidmat kepada Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yaitu yang berkhidmat kepada Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Jadi Muhammad bin Muhammad bin dikatakan bahawa nama Imam Ghazali, sebahagian ulama mengatakan bahawa nama beliau Muhammad tadi saja ada 7. Kata guru kami Maulana Syekh Ali, sebut kata ada 5. Tapi dalam kitab yang dikarang oleh salah seorang pada ulama daripada kerajaan Turki Utsmaniyah, beliau mengatakan bahawa pernah disebut an-nasma Muhammad min ajdadihi balagha ila 7. Muhammad ibnu Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Sebagian baca Muhammad ibnu Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, 3. Kata Maulana Syekh Ali Jumaah, Muhammad ibnu Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, 5. Baca elok-elok macam tadi saya baca tu. Jangan berbaris ikut dan ya. Dia tahu tadi macam baca macam biasa ya. Contoh pasal saya baca tadi Muhammad ibnu Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad. Kenapa hak inu ibnu yang ni ibni pula? Dalam nahwu. Ni dia ada orang panggil badal. Badal. Badal apa ni Saidi? Badal apa? Bedal. Dan santri baru saya ni hari ni ada mai sekali. Jadi santri dulu haduk mai ke sini 13 orang. Ni yang masuk santri baru 13 orang lagi. Jadi memang 26 orang. Ni santri-santri baru sekali. Baik. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ni cerita sikit sebelum kita cerita pasal kitab ni, cerita dulu tentang nama Muhammad. Ada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami mengatakan inni la u'azzibu man summiya bismika bin nar. Bahawa diceritakan bahawa Allah mengatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya aku tidak akan mengazab sesiapa yang dinamakan dengan namamu wahai Rasulullah dengan api neraka. Dalam riwayat Imam Dailami yang lain disebut astahi an u'azziba bin nar. Saya malu untuk menyiksa hamba yang namanya Muhammad di dalam neraka. Tamam? Kalau itu sebahagian di kalangan ulama, para raja, mereka menamakan anak mereka dengan Muhammad saja. Muhammad awal, Muhammad sani, Muhammad salis, Muhammad rabi', Muhammad khamis. Nama Muhammad 1, Muhammad 2, Muhammad 3, Muhammad 4, Muhammad 5. Semua Muhammad. Punya nak buh nama Muhammad tadi untuk mengambil faedah tersebut. Dan diceritakan, dikatakan bahawa Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu mengatakan ma min maidatin, dan ini disebut oleh sahib kepada Mawahib Laduniyah. Dikatakan ma min maidatin hadara 'alaiha man ismuhu Ahmad atau Muhammad illa qaddasallahu dzalikal manzila fi kulli yawmin marratain. Tidaklah satu makanan dihadiri oleh seseorang yang namanya Ahmad ataupun namanya Muhammad, melainkan Allah akan mensucikan rumah tersebut satu hari 2 kali. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah,
Kalau anak-anak kita, beranak cucu apa semua kali, jangan tinggal ibu nama Muhammad ataupun Ahmad dekat depan. Moga-moga nanti jadi anak yang soleh. Tapi ada sebahagian di kalangan orang-orang Turki, mereka tidak letak nama anak mereka dengan Muhammad seperti Arab, disebut nama Mehmet. Orang Maghribi pun sama juga. Nah, diceritakan kata ada namanya Mahmad. Dia panggil ataupun Mahmad, bukan disebut Muhammad. Panggil Muhammad, dia panggil, berikan fathah. Untuk apa? Ada sir, kata mereka, kerana tak mau nanti kalau anak mereka tadi tidak meniru akhlak Rasulullah, orang tak cela Rasulullah, tak cela nama tu. Sebab tu sebahagian masyayikh mengatakan bahawa tidak boleh bubuh nama Nabi Muhammad. Kenapa? Takut nanti ketika dimaki Nabi Muhammad. Contohnya anak dia jahat nama Muhammad, so sebahagian ulama kata tak boleh bubuh nama Nabi Muhammad, kerana takut nanti kalau anak dia curi, lepas tu orang tak pun jadi nak merempit depan orang, pung, potong, kata kawan tu kenal dan dia sebut celaka, sebut nama tu. Hak tu yang tak mau. Tak mau. Sebab tu kata ulama, kalau bubuh nama anak dia Muhammad, jangan cela anak tersebut kalaupun marah, sebut yang lain. Boleh faham? Bubuh anak kita nama Muhammad, jangan kita pergi sebut dekat dia, contohnya bodoh kamu wahai, bubuh nama anak kita tu, jangan. Hak tu kena hati-hati. Sebab tu bila anak kita nama Muhammad tadi saja, kita akan minta berhati-hati kita nak sebut tu. Ingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham? Jangan pergi sebut benda tak elok, kerana menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu ayah yang ada perasaan tersebut, insya-Allah akan diberkati oleh Allah keluarga tadi. Ada perasaan tadi. Bukan tak marah anak. Bukan kata biar anak tu buah apa semua, tak marah, tapi elakkan daripada sebut nama anak tadi dengan sebutan tersebut. Gunakan nama yang lain tu. Panggil abang ke. Yang sebut nama Muhammad tu kerana apa? Kerana itu nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada khilaf ulama sampai sebahagian mengharamkan kerana sebab tersebut. Antaranya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan demikian. Marah ketika orang menamakan tadi kerana takut nanti dicela nama dan disebutkan nama tersebut, nama Nabi kita Muhammad yang mulia. Tamam? Itu ada saya sebut dalam kitab yang saya terjemahkan, kitab Syekh Amjad Rashid, Fathul Wadud. Siap dah cetakannya. Kitab tu lama dah saya terjemah dan saya ta'liq. Ada tambahan sikit, ada beberapa petua dalam tu, tapi tak sampai lagi. Tak sampai lagi di Zawiyah lah. Kitab tu dah siap dah terjemah. Cetakannya. Ada 8 perkara yang mak ayah kena buat ketika mana anak tadi lahir dalam masa 7 hari. Dalam 7 hari anak lahir, apa benda nak kena buat? Dalam kitab tu diceritakan apa benda nak kena buat. Baik. Banyak nak baca no. Babu no. Kena bagi apa? Sebulan 4 kali buat sini. Syai'an fa syai'a. Sikit demi sedikit. Yang penting kurang-kurangnya berapa tahun dah kita sini, dah habis berapa kitab dah, alhamdulillah no. Habis juga kitab, insya-Allah. Jadi kita habis kitab ni pula, insya-Allah. Nah, baik. Dan saya minta maaf sekali lagi pasal aku tukar kitab. Daripada kitab hari itu kita pindah mai kitab ni, tapi kedua-duanya nur. Kitab tu pun nur, kitab ni pun nur. Tapi yang ni kita rasa nanti akan lebih hampir kepada jiwa kita lah. Yang hari itu baca tu dia jadi terkejut sikit. Kata, "Oi, ni syarah kot mana ni?" Ikut tasawuf apa semua, masuk ke tarikat apa semua, kita takut lagi ada orang tak biasa dengar benda tu, jadi kita bagi hak ni dulu. Bagi biasa hak ni dulu, insya-Allah nanti hak tu biasa, insya-Allah. Baik. Kemudian tidak disebut dalam Durratul Mudhi'ah bahawa ada hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Ar-Rafi'i dalam Fadail Tasmiyah bi Ahmad wa Muhammad, fadilat menamakan anak dengan Ahmad dengan Muhammad. Kata tersebut, man wulida lahu mauludun fasammahu Muhammadan hubban li wa tabarrukan bi kana huwa wa mauluduhu fil jannah, kata Rasulullah. Sesiapa yang dilahirkan dapat anak, dinamakan nama dia anak tadi dengan Muhammad, hubban li, kerana mencintai aku, kata Rasulullah, dan kena mengambil tabarruk dengan aku, kata Rasulullah, maka dia dan anaknya nanti akan masuk syurga. Hanya kerana apa? Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut lagi dalam sebagian riwayat Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Musnadul Haris
Dikatakan man wulida lahu salasatun minal waladi lam yusamma ahadahum Muhammadan faqad lam yusamma ahaduhum Muhammadan. Lam yusamma ahadahum Muhammadan faqad jafani. Kalau seseorang tadi lahir 3 orang anak, tapi seorang pun dia tak buh nama Muhammad, faqad jafani, maka dia telah bersifat keras dengan aku. Jadi anak kita kalau ada 3 orang, kalau keluar 3 orang semua perempuan, takkan nak buh nama Muhammad. Maksud ni 3 orang lelaki lah, walad. Kalau lahir anak lelaki, tak ada seorang pun anak dia buh nama Muhammad. Faqad jafani. Tapi itu pun melihat kepada apa tadi? Kepada bagaimana pegangan dia. Kalau dia pegang dengan kata, kalau saya bubuh nama anak saya Muhammad, saya bimbang tak akan boleh jaga mulut saya, takut tersebut yang tidak elok pada Muhammad itu. Maka saya akan takut nanti saya terfikir-fikir dengan saya telah melakukan kebiadaban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pilih nama lain karena untuk beradab dengan Nabi. Ada syai' minan nazar. Maksud itu pun ada pandangan juga maksudnya. Ini pun orang yang bagus jugalah. Bukan semua lah tak bubuh nama tu, maksudnya kita akan kata dia telah melakukan kekerasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Dan ada banyak lagi riwayat yang cerita berkenaan dengan perkara tadi tentang kelebihan nama Muhammad. Dan saya ada senaraikan sebahagian pandangan ulama tentang masalah tadi dalam kitab Fathul Wadud yang insya-Allah nanti akan keluar nanti insya-Allah. Tamam. Washtaghala bitahsil. Jadi ada seorang murid yang dulu belajar dengan gurunya, ini Imam Ghazali. Washtaghala bitahsili wa qira'atil ilmi alaih. Sikit lagi kita baca. Dan kemudian dia sibuk dengan menghasilkan ilmu dan membaca ilmu dengan Al-Imamul Ghazali hatta jama'a min daqa'iqil ulum, sehingga dia mampu mengumpulkan ilmu-ilmu yang halus, wastakmala fadailan nafsi, dan kemudian mampu pula untuk menyempurnakan fadailan nafsi, maksudnya dengan ilmu dan amal sekali. Menyempurnakan dengan amal ilmu tersebut. Summa innahu tafakkara yawman fi hali nafsihi. Kemudian satu hari murid ini terfikir tentang hal dirinya. Wa qatara ala balih, dan terlintas dalam benak hatinya. Bal di sini dengan makna qalb, dengan dalam jantungnya terlintas. Faqala, kata beliau, inni qara'tu anwa'an minal ulum. Saya telah membaca banyak jenis ilmu dengan Al-Imamul Ghazali. Wa saraftu ray'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha. Dan saya telah menghabiskan umur muda saya sepenuhnya dengan ilmu. Orang dulu kalau sebut macam ni bermakna hada tahaddus bin ni'mah. Ini bukan untuk berbangga. Memang sungguh pun dia mengaji macam tu. Tamam? Ray'an asy-syabab, ray'an umrihi, jadi umurnya tadi dihabiskan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat tadi. Wal an, kata beliau, yanbaghi an a'lama ayyu naw'iha yanfa'uni ghada. Dan sekarang setelah saya mengaji semua, sekarang saya nak kena tahu apa ilmu yang akan memberi manfaat kepada saya pada hari kiamat nanti. Ilmu apa yang akan bagi manfaat. Wa yu'nisuni, dan juga yang akan menjadi peneman saya. Yadfa'u anni, yang yadfa'u anni wahsyati, yang akan mempertahankan saya ketika mana saya dalam keadaan kekacauan di akhirat nanti. Ilmu apa yang akan pertahankan saya? Ini dia terfikir waktu. Wa yu'nisuni fi qabri. Tengok ni, ulama dulu dia kata apa? Saya mengaji semua ilmu. Kemudian baru yang kabba ilal amal, baru dia beramal. Orang zaman lah dia kata saya nak pergi tasawuf terus. Apa nak mengaji nahu? Soroh mengaji buat apa? Dia kata panjang masa. Umur kan panjang pun. Ngaji tasawuf terus lah. Lepas tu dia nak cakap benda-benda yang tinggi-tinggi, yang terbang-terbang. Lepas tu yang ilmu-ilmu yang sepatutnya dipelajari waktu sekarang ni dia tidak pelajari. Tak tengok ulama dulu buat macam mana, belajar semua ilmu. Dan ini yang ditunjuk oleh para ulama, Al-Imamul Ghazali, Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi, Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, Al-Imam Bahauddin Naqsyabandi, dan juga para imam yang lain. Semua mereka adalah orang yang mempelajari usul ilmu ni sejak daripada permulaan, sehinggalah mereka akhirnya masuk ke dalam bidang ini. Faham tak? Jadi mereka mengaji dulu semua. Mengaji semua, barulah kita akan melihat agama ni dengan pandangan mata yang penuh. Jadi tak sempit.
Sebab dia dah mengaji semua. Dia kena mengaji semua. Masa kita tak panjang. Tapi minta dengan Allah, moga Allah berkati masa kita untuk kita mengaji ilmu-ilmu tersebut. Ya, hidup 1000 tahun pun tak akan habis ilmu. Tapi fa'khudh al-ahsan. Khudhil ahsan. Ambil yang paling terbaik dalam ilmu yang disusun oleh para ulama untuk memahami nas dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkhidmat kepada kitab para ulama terdahulu. Bahkan ada tak mengaji penuh, kemudian tasawuf pun tak ada, tu yang duk buat bincang macam mana nak kutuk orang, itu tak ada kerja. Bincang pula ada PhD ke tak ada PhD ke, siapa yang lagi tinggi, siapa lagi kemah, kawan ni alim ke, kawan ni tak alim ke. Letih kalau macam ni. Umat ni diletihkan dengan orang-orang yang dah letih. Faham tak? Umat ni diletihkan dengan orang-orang yang letih. Buat teruk orang panggil. Faham? Dia panggil buat ramai. Orang Penang kata buat ramai, buat seru dia panggil. Tu dia tahu. Sebut pilah. Baik. Saja buat ramai boleh. Apa dia bincang pasal orang? Ini masalah dia tak ada apa? Tak ada tasawuf. Tasawuf ni bukan kitab. Tasawuf ni amal. Boleh tahan lidah daripada nak kata ke orang. Boleh tahan lidah daripada duk bincang benda yang tak patut kita bincang. Kan tu bagus. Apa faedah kita boleh bincang pasal orang? Kok dah panggil orang tu medok sekali. Bincang tengok. Jadi kok mana? Dah tak panggil duk sekali. Tapi buat ramai-ramai, duk dalam bilik bincang ramai-ramai pasal orang. Tu mengumpat lah tu orang panggil. Mengumpat. Ngumpat apa dia kata buat live. Ngumpat lah tu. Cakap sesuatu. Dan kalau mengumpat ni kalau benar, kalau tak benar macam mana? Lagi berat tu. Fitnah dia panggil. Tu kalau mengumpat kalau benar. Kalau hak dicakap tu benar. Sekarang ni kalau kau cakap tadi ni semuanya tidak benar, dan juga telahan-telahan yang hanya ditujukan untuk menjatuhkan kredibiliti orang lain, dan tu tidak ada faedah dalam agama. Apa faedah? Baik, kita pun tak mau manjangkan benda tadi kerana memang tak ada faedah pun dia cakap, dan kita ulah lagi tidak ada faedah. Cuma kita pesan dia, jangan bersama dengan yang tidak ada faedah. Itu ya. Faham? Umat ni perlu kepada teduhan. Umat ni perlu kepada teduhan. Tapi kalau pokok-pokok temucut tiba-tiba nak jadi pokok berteduh, ni teruk. Faham tak? Pokok temucut, macam mana orang nak berteduh bawah pokok temucut? Orang nak buang sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia melekat kat kaki orang pun jadi gatal. Jadi orang nak kena buang cepat. Tapi dia rasa dia pokok balak yang menuduhkan orang. Ini masalah. Pokok temucut ni. Faham? Tak mau kata apa lah. Kata lah tu. Baik. Kemudian sikit lagi. Summa innahu tafakkara. Dia kata kemudian dia mengaji. Wal an yanbaghi an a'lama ayu naw'iha yanfa'uni ghadan. Apa yang akan aku dapat manfaat pada akan datang di hari kiamat. Ghadan di sini yaumul qiyamah. Wa yu'nisuni, yang akan mempertahankan aku, yang akan menjinakkan aku, yang akan menemani aku ketika mana dalam keadaan kekacauan fi qabri, di dalam kuburku nanti. Ini baru ilmu yang bermanfaat. Ilmu ni yang didoa oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ini kalau dibaca Hizbu Fathis Siddiqi, karangan Al-Imam Abdullah Siddiq Al-Ghumari, setiap pagi kalau dibaca, doa ni akan dibaca setiap pagi. Ya Allah, lindungi kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Apa je ilmu tak bermanfaat, diminta lindung setiap pagi agar tidak masuk dalam orang-orang yang menghabiskan masa dengan benda yang tidak bermanfaat. Tamam? Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang akan mempertahankan kita di akhirat nanti. Kamu mampu dengan ilmu kamu tadi akan menjawab jawapan nanti di depan malaikat Munkar dan Nakir, dan akan menyebabkan kamu masuk syurga. Kalau kamu yakin dengan begitu, ya silakan kamu nak cakap apa kamu nak cakap pasal orang. Tapi kalau kamu tak yakin, duduk diam. Lebih baik daripada kamu menyakitkan, dan berapa banyak orang yang kamu akan sakiti, dan kemudian berapa banyak orang yang kamu nak kena minta maaf nanti. Jadi ini kena hati-hati. Sebab tu sibukkan diri kita dengan yang bermanfaat. Kemudian
Al-Imam mengatakan wa ayyuha, ni anak murid Imam Ghazali kata wa ayyuha la yanfa'u hatta atrukah, dan apa benda ilmu yang tidak bermanfaat sehingga aku meninggalkan ilmu tersebut yang tidak bermanfaat. Fastamartu, dan kemudian dia kata kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Rasulullah bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Jadi makna di sini hadirin semua, kitab ini risalah je ni lah. Ni kalau kata cetakan yang kita ada ni yang saya pegang ni, hanya 70 muka surat ya. Kitab ni 70 muka surat. Tapi nak syarah tu tak tahulah berapa lama. Tapi kita tak maulah panjang-panjang. Kalau boleh dapat manfaat kitab ni khatam, boleh naik kitab lain pula. Tamam, tapi dapat manfaat dalam kitab tu. Jadi saya minta sungguh-sungguh ibu ayah semua, hadirin semua, nanti beli kitab Ayyuhal Walad. Pergi tengok di maktabah, tanya Ayyuhal Walad. Tapi saya habaq dah, saya baca hak Arab. Kalau ibu ayah semua nak dhabit juga hak Arab, beli hak Arab. Ni beli hak ni, cetakan ni, cetakan terbaik. Nah, kita cetakan Darul Minhaj. Ni hak Arabnya lah. Pokoklah nak mengaji hak Arab, dia kata tengok Arab. Macam tikui, tengok bisi dia kata. Tak apalah. Nanti saya akan baca, saya akan terjemah. Boleh tulis kat bawah tu jadi orang pondok lah. Tapi kalau kata tak mau juga, kata payah, kata saya nak ulang kaji balik, susah. Beli hak ni. Hak yang Syekh Fahmi Zamzam terjemahkan. Ni pun boleh juga. Kitab ni dibuat bentuk macam ni untuk bawa dalam perjalanan kita, sebagai penasihat kepada kita. Seolah Imam Ghazali sedang bercakap dengan kita kalau baca kitab ni. Seolah Imam Ghazali sedang berbicara dengan orang yang baca kitab tersebut. Sungguh. Dan kita akan tengok manfaat kitab ni, masya-Allah, luar biasa. Fastamarrat lahu hadhihi al-fikrah. Lalu fikiran tadi yang terbit dalam otak fikiran beliau sentiasa berterusan. Hatta kataba ila hadrati Syekh Hujjatil Islam Muhammadin Al-Ghazali rahimahullahu taala istifta'an. Sehinggalah beliau mula menulis surat. Tengok ni murid ketika mana dalam keadaan kecelaruan, mana yang dia buat waktu tu? Yang dilihat adalah gurunya pada waktu tersebut. Karena itu adalah babuhu ilallah. Karena itu adalah pintunya kepada Allah. Jadi beruntung kalau guru tadi masih ada. Sebab tu murid jangan berpisah dengan gurunya. Kalau guru tadi guru murabbinya, jangan dipisahkan hatinya dan dirinya dengan guru tersebut. Ya walaupun jasadnya terpisah dengan guru, tapi hati jangan terpisah dengan guru. Karena itu akan menyebabkan murid tadi akan tahayyur dan akan jadi terombang-ambing. Jadi tengok macam mana para murid terdahulu, hati mereka tidak pernah pisah daripada guru mereka. Tamam? Dan guru walaupun telah wafat, ada sebahagian awliya yang masih lagi memberikan perhatian kepada para muridnya walau telah wafat. Karena disebut dalam Al-Quran, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Dan termasuk yang berada di jalan Allah adalah para walinya Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu mana dia wali? Kamu tahu mana dia wali? Kalau kamu kata dia wali, bermakna kamu takkid kata dia masuk ahli syurga. Dan kita akan disuruh husnuzan dengan orang. Kita sebut kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Radhiyallahu anhum kalau kita mengaji dalam bahasa Arab, hada apa dia? Radhiyallahu dipanggil qabariyah makna, qabariyah lafzan, insya'iyah makna. Khabar lafaznya khabar. Yang ini kita memaklumkan kata Allah telah meredai mereka. Tapi maknanya apa dia? Allahumma rda anhum. Ya Allah redai mereka. Itu makna qabariyah lafzan, insya'iyah makna. Insya'iyah dengan makna doa. Iaitu kita doa moga Allah Ta'ala merahmati dan meredai para sahabat Nabi. Tamam? Itu baik sangka. Baik sangka kita kepada umat. Baik sangka kita kepada para pemuka. Karena itu kata Al-Imam Ibn Arabi At-Ta'i As-Sufi Syekhul Akbar wa Kibritul Ahmar, kata beliau At-tasdiqu bina ainul wilayah. Membenarkan kami adalah kewalian itu sendiri. Membenarkan kewalian kami, kata Al-Imam Ibn Arabi At-Ta'i As-Sufi Kibritul Ahmar Syekhul Akbar, membenarkan kewalian kami adalah ainul wilayah. Maknanya kalau kamu untuk menjadi wali, salah satunya membenarkan kewalian para wali Allah Ta'ala. Membenarkan kewalian mereka itu adalah salah satu bentuk untuk menjabatkan kamu mendapatkan kedudukan tersebut. Sama ada pada waktu ini ataupun pada masa akan datang. InsyaAllah.
kejauhan kita daripada ulama dan tidak mendapatkan jalan mereka kerana permulaan lagi kita dah ingkar. Baca kitab Imam Ghazali, tengok dengan ainul ingkar. Mata tu mata ingkar, duk cari salah. Ada orang baca kitab orang memang duk cari salah. Kita beli tengok kitab dia, tengok dia tulis apa? Awal lagi dah tak ada i'tiqad dah. Awal baca tu dah memang nak cari salah. Tengok dia tulis apa? Apa tulis macam ni? Tengok. Betul macam mana nak dapat sir kitab tu? Tak akan dapat. Dia tak akan dapat sir kitab tu. Kecuali lah yang tulis tu memang bukan ahli. Yang bukan ahli saja tulis sebab nak bagi kitab dia jual banyak. Hak tu tak mau lah. Hak tu nak rock pun tak apa lah. Ni kalau dia tu orang yang dikenali ataupun orang yang memang mempunyai ilmu dan seumpamanya, maka sekurang-kurangnya husnuzan dulu. Kan dia sebut dah pada mukaddimah, kadang-kadang penulis dia akan tulis kalau ada kesilapan maka minta diberikan teguran dengan cara yang baik. Karena al-labib yakfil isyarah, takfil isyarah. Orang yang bijak cukup untuk diberikan isyarat kepada dia. Wal balid taqra' bil 'asa atau yaqra' bil 'asa. Orang yang bodoh baru kena tibai dengan kayu. Tapi kalau orang cerdik tak payah duk maki pun. Habaq elok-elok, insya-Allah dia boleh ubah. Faham? Kecuali kalau dia ni memang tak boleh nak buat apa dah, barulah tibai dengan kayu. Ni dah tulis dah dalam mukaddimah, kalau ada salah bagi tahu, ni dak disebutkan fil malak, di depan orang ramai diceritakan, ditulis dan seumpamanya, semata-mata untuk menjatuhkan kredibiliti dan juga kedudukan orang tersebut yang kadang-kadang orang tadi tidak terkesan apa-apa pun. Itu masalah. Jadi murid ini menulis surat kepada Imam Ghazali rahimahullah istifta'an, iaitu meminta fatwa kepada Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Wa sa'ala anhu masaila, dan lalu bertanya beberapa masalah, wal tamasa minhu nasihatan wa du'a. Tamam? Dan ingin mendapatkan nasihat dan doa daripada gurunya. Saya pernah sebut kepada guru saya untuk ditulis satu risalah kepada saya sebelum saya balik. Tapi Maulana Syekh Ahmad kata insya-Allah aku akan tulis nanti, tapi Syekh tak sempat tulis lagi. Tapi insya-Allah nanti dia akan tulis insya-Allah. Kata ada Al-Imam Abu Hanifah ada karang satu risalah untuk murid dia sebelum keluar daripada madrasah beliau, dia tulis satu surat, satu nasihat, dan kitab tadi menjadi panduan para ulama dalam ilmu qadhi sampai sekarang. Kata Al-Imam Al-Jurdani, kata Imam sahib kepada kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum, beliau kata kena dapatkan kitab tersebut kerana dalamnya faedah yang sangat besar. Tu surat Imam Abu Hanifah kepada nama apa anak murid dia, As-Sibti, pada anak murid dia As-Sibti. Ni pula Imam Al-Ghazali tulis surat kepada anak murid dia pula, keluar kitab ni. Kitab pun surat pun jadi kitab. 77 muka. Sakat. Wa qala, dan kemudian kata anak murid ni, dia kata apa? Wa in kana musannafatu syaikhi ka Ihya wa ghairihi tashtamilu ala jawabi masaili. Walaupun dalam kitab Imam Ghazali, kitab-kitab karangan beliau seperti Ihya Ulumuddin, banyak terkandung jawapan pada masalah aku. Aku baca Ihya ada jawapan. Walakin maksudi an yaktuba syaikhu hajati fi waraqatin. Agar syekh menulis hajatku tadi di dalam satu kertas. Waraqat ini dipanggil jam'u qillah, dipanggil dalam bahasa Arab panggil jam'u qillah. Jamak yang sedikit, maknanya dalam beberapa helaian kertas nasihat takunu ma'i muddata hayati, yang aku jadikan sebagai pedoman dan bekalan sepanjang hidupku. Dia jadi macam tazkirah, kitab kecil yang akan dibubuh dalam poket dia akan simpan bawa sampai ke mati. Dan juga sebenarnya helah murid untuk mendapatkan tulisan guru khusus kepada dia. Dan Imam Ghazali tulis kitab ni kepada murid ni, bukti kata ini murid yang sangat memberi kesan dalam hati Imam Ghazali. Kalau tidak dia tak tulis. Faham? Kalau tidak dia tak tulis. Melainkan ni murid yang sangat memberi kesan dalam hatinya dan sangat diingatinya. Sehingga murid tadi setelah pulang pun balik daripada tempat belajar dengan Imam Ghazali, tetap Imam Ghazali masih ingat beliau, dan ditulis surat yang panjang pula untuk nasihati muridnya tersebut. Dan nasihat tu sampai ke sekarang kita boleh pakai. Tamam? Jadi murid yang bijak, helah untuk dapatkan tulisan daripada tangan guru tadi, ada dalam poket dia selalu. Barakah untuk dibawa dalam perjalanannya. Wa a'malu bima fiha muddata umri,
dan untuk aku beramal sepanjang umurku insyaallah taala. Kalau Allah kehendaki, amin ya rabbal alamin. Fakataba Syekhul Imam hadhihi risalata fi jawabihi, maka Syekhul Imam Al-Ghazali lalu mengarang risalah ini menjawab soalan yang disebutkan oleh ataupun yang diminta oleh muridnya tadi kepada beliau. Lalu beliau pun menyebut Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ayyuhal waladul wal muhibbul aziz. Dibukti kata ini murid yang sangat ada dalam hati beliau. Ketahuilah olehmu wahai anakku yang tercinta, wal muhibbul aziz, dan wahai kekasihku yang aziz. Aziz di sini dengan makna apa? Aziz ini maksudnya yang sangat dicintai melebihi yang lain, ataupun dengan makna nadirul wujud. Nah, yang sangat kurang kewujudan seperti kamu. Maksudnya aziz. Maksudnya jarang-jarang ada orang yang macam kamu. Maksudnya dibandingkan dengan orang lain, maksudnya kamu ni orang yang aziz. Atalallahu baqa'aka bi ta'atih. Ni doa guru kepada murid. Semoga Allah panjangkan umurmu dan mengekalkan kamu dengan ketaatan. Atalallahu baqa'ak bi ta'atih. Moga Allah kekalkan kamu, yakni panjangkan umur kamu dengan ketaatan. Ini doa guru kepada murid. Wasalaka bika sabila ahibbaihi, dan kamu akan mengikuti jalan para kekasihnya. Anna mansyuran nasihati yuktabu min ma'adinir risalah alaihi salatu wassalam. In kana qad balaghaka minhu nasihatun fa ayyu hajatin laka fi nasihati. Kata beliau, anna mansyura an-nasihah. Sungguhnya mansyurun nasihah maksudnya apa ni, nasihat yang terbaik ini yang tersusun dengan baik telah ditulis daripada pedoman dan ambilan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Ini diambil daripada ambilan daripada saduran yang telah dikeluarkan daripada ma'adinir risalah alaihi salatu wassalam. In kana qad balaghaka minhu nasihah, kalau kamu telah mendapatkan nasihat daripada Rasulullah dengan untaian ucapan Nabi yang penuh dengan keindahan, fa ayyu hajatin laka bi nasihati au fi nasihati. Apa lagi tujuan kamu nak dapatkan nasihat aku? Apa lebihnya nasihat aku dibandingkan dengan nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa illam tablughka. Kalau tidak sampai nasihat-nasihat Nabi kepada kamu dalam hadis-hadisnya, faqulli, katakan kepadaku wahai muridku, wahai anakku, madza hassalta fi hadhihi as-sinin al-madiyah. Apa yang telah kamu dapatkan sepanjang mengaji dengan aku dulu? Kamu dapat apa ni? Kan kamu dah dengar hadis-hadis Rasulullah, kamu dah dengar nasihat-nasihat Nabi, tiba-tiba kamu minta lagi. Apa lagi lebih nasihat aku dengan nasihat Nabi? Dan kalau kata kamu dah dengar, kenapa nak lebihkan lagi nasihat aku? Dan kalau kamu tak dengar, apa masalah kamu pula? Kamu mengaji apa dulu? Macam tu. Faham? Dia macam tok guru, anak murid bila baca, anak murid tu baca baris salah. Anak murid tok guru tanya, kamu mengaji berapa tahun dengan saya? Dulu mengaji dah nahu, kitab apa dah habis sekian. Macam mana boleh baca salah lagi? Kamu mengaji apa dulu? Kamu tak murajaah? Kamu tak baca kitab? Jadi akan dicela oleh guru. Tapi celaan ini dipanggil apa? Celaan manja. Celaan untuk memberi peringatan kepada murid tadi agar tambih semula dengan apa keadaan wujudnya pada waktu tersebut. Lalu beliau menyebut ayyuhal walad, wahai anakku yang tercinta, min jumlati ma nasahabihi. Baru masuk nasihat yang pertama. InsyaAllah tu kita akan temu pada bulan akan datang. InsyaAllah. Boleh tak? Bolehkah kitab ni? Fahamkah ibu-ibu? Faham tak? Sonokkah kitab ni? Tak seronok saya tak tahu lah. Nah, jaga kena tibai malam ni. Ini kitab yang Masya Allah Tabarakallah. Moga-moga kita dapat manfaat dengan pertemuan kita pada malam ni. Saya ucap terima kasih banyak pada pihak masjid yang sudi memberikan peluang dan perhatian pada kita. Dan ini kita dah baca satu lay lebih sikit. Jadi baki dah ada berapa lay lagi? Baki ada lebih kurang, tak banyak pun ibu ayah semua. Muka surat 77. Kitab ni yang kita mula baca ni muka surat 37. Maknanya ada 40 lay saja. 40 lay sahaja kitab ni, maknanya 40 muka surat. 20 lay. 20 lay saja, tak banyak. Betul tak? 20 lay ke? 20 lay itu 37 tolak 77 jadi 47. Ya, 20 lebih lay. Terbaik ni je. Sikit. Sikit saja. InsyaAllah kita akan baca dengan teliti dan dilihat faedahnya satu persatu, maka insyaAllah kita akan dapat faedah untuk kita beramal. Tujuan mengaji bukan tujuan untuk kita dengar kalimah-kalimah yang indah sahaja,
tetapi untuk kita beramal dengan ilmu yang telah kita dapatkan daripada para a'immah, dan moga-moga kita mendapatkan kesan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, silap dalam bicara, dan kita dapat bertemu lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عافي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع كلمة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين.